السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-198 daripada surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Yang bermaksud, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu, yakni yang meriah dengan nikmat pemberian dari Allah. Dan ingatlah apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih bagi orang-orang yang berbakti, yakni yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat ataupun kesudahan yang baik bagi orang-orang beriman. Setelah Allah menjelaskan dalam ayat sebelum ini akibat yang buruk bagi orang-orang yang kufur, maka Allah berfirman dengan ayat ini dan dimulakan dengan kalimah lakin yang bermaksud akan tetapi. Ia membawa makna al-istidrak, iaitu suatu bentuk pertikaian dan mempersoalkan apa yang ada sebelumnya, kerana ayat ini mengandungi suatu yang berlawanan dengan yang sebelumnya, dan ia akan menjadi suatu perbandingan ataupun muqaranah dan muqabalah di antara dua kumpulan, iaitu orang yang fujar, orang yang enggan mengikuti ajaran Rasul, iaitu orang yang enggan mengikuti ajaran Rasul, dibandingkan dengan al-akhyar, orang yang mulia, orang yang baik. Maka ayat ini bermaksud beginilah keadaannya orang-orang yang kufur, yang telah diberikan kesempatan yang sementara cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beroleh kekuasaan, beroleh kekayaan, kemewahan hidup di dunia ini, dan ia bersifat sementara dan akan musnah. Kemudian mereka akan meninggalkan segala-galanya apabila mereka mati, dan akan mereka tempuhi jalan yang penuh dengan penderitaan, dan akhirnya akan berakhir di neraka Jahannam yang azabnya tidak akan putus-putus buat selama-lamanya. Maka dibandingkan sebaliknya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sentiasa bimbang akan nasibnya nanti di akhirat, dan mereka pada masa yang sama menahan nafsu mereka daripada mengikuti ataupun meneruti kehendak hawa nafsu. Mereka tidak seperti dan tidak sama seperti orang-orang yang kafir.
kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan buat mereka syurga-syurga yang mengalir di bawah istana-istana kediaman mereka, sungai-sungai, dan dipenuhi dengan pokok-pokok yang begitu indah sekali, yang tidak dapat dibayangkan dan tidak pernah ada di dalam dunia ini. Dan berbagai lagi nikmat yang Allah akan berikan kepada mereka, makanan dan minuman yang begitu lazat, dan segala-galanya dalam keadaan kekal mereka itu di dalam syurga-syurga tersebut selama-lamanya. Tidak ada kemusnahan dan tidak ada sesuatu yang menghentikan keadaan itu. Maka beginilah perbandingannya, di manakah berakhirnya destinasi orang-orang yang ingkar itu, yang keji itu, dibandingkan dengan destinasi orang-orang yang mulia itu. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita akan kesempurnaan, akan keelokan, kebaikan keadaan orang-orang yang beriman setelah Allah menjelaskan begitu sekali buruknya akibat dan pengakhiran bagi orang-orang yang kafir. Kemudian Allah menjelaskan lagi, segala balasan itu merupakan nuzulam min indillah. Allah menjelaskan lagi bahawa ia adalah nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. An-nuzul membawa maksud sesuatu yang disediakan bagi tetamu yang datang ke rumah. Bagi tetamu yang baru sampai akan diberikan sesuatu sebagai hadiah, alu-aluan buat mereka untuk memuliakan mereka, sama ada dalam bentuk makanan, minuman, jamuan dan sebagainya. Maka kalimah nuzulan di dalam ayat ini membawa maksud segala pemberian kurniaan Allah berupa balasan syurga yang begitu indah itu. Keadaannya ialah seumpama suatu pemberian bagi orang yang datang bertamu. Bahkan ia dimaknakan juga sebagai manzilan muhayyaan lahum, sebagai tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sebagai suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan mereka, untuk mengagungkan kedudukan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang dibalas dengan syurga Allah, hasil daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menangguhkan ayat ini dengan frasa wa ma indallahi khairul lil abrar, bermaksud apa yang ada di sisi Allah, apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kenikmatan yang berpanjangan itu buat hamba-hambanya yang bertakwa adalah terlebih baik. Terlebih baik jika dibandingkan dengan apa yang dikecapi oleh orang-orang yang kufur. Terlebih baik daripada mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit cuma. Lebih baik daripada keseronokan, kekayaan, kekuasaan yang dinikmati hanya di dunia oleh orang-orang yang kafir. Sedangkan balasan Allah, balasan syurga Allah itu lebih baik kerana ia akan menjadi sesuatu yang kekal abadi selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbandingan ini sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain seumpama dalam Al-Quran untuk mendatangkan rasa keinginan kita sebagai suatu targhib, sebagai suatu galakan, sebagai suatu tarikan kepada kita. Pertamanya agar kita bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Yang kedua, agar kita berusaha untuk mencorak diri kita, mencorak kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, keluarga kita, kehidupan kita daripada hidup seperti mana hidupnya orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar kita sentiasa ingin mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia, dan agar kita sentiasa berfikir bahawa apa yang Allah sediakan untuk kita di akhirat nanti, dan pasti ia tidak
tidak ataupun ia bukan sesuatu yang dusta, kerana ia adalah datang daripada lidah para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, dengan janji-janji yang hebat ini, kita pasti akan terpanggil dan mendapat suatu motivasi, suntikan motivasi yang sangat hebat, berbekalkan keyakinan yang jitu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalah sangat yang hendak kita cari di dunia ini, maka apalah sangat yang hendak kita cari di dunia ini berbanding dengan akhirat yang kekal abadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa sesungguhnya ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasara itu tidaklah sama kesemuanya. Bahkan terdapat dalam kalangan mereka golongan yang baik-baik, termasuklah selain mereka yang baik-baik itu golongan yang ingkar, golongan yang keji dengan perangai dan tingkah laku mereka. Maka dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat golongan yang baik ini dengan firman-Nya dalam ayat yang ke-199 daripada surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Yang bermaksud, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperihalkan kepada kita, iaitu terdapat dalam kalangan ahlul kitab, yang dimaksudkan di sini ialah Yahudi dan Nasara. Adanya golongan dalam kalangan mereka itu yang sifat mereka ialah yu'minu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang sebenar, dengan iman yang suci daripada syirik, dengan iman yang penuh dengan ciri-ciri yang sepatutnya ada bagi orang yang beriman, yang mana mereka itu beriman selain daripada beriman kepada Allah, beriman juga kepada ma unzila ilaikum, iaitu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka juga beriman dengan ma unzila ilaihim, mereka itu juga beriman dengan kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka, iaitu At-Taurah dan Al-Injil. Dan keimanan mereka itu adalah keimanan yang konsisten. Selain iman mereka, iman yang mendalam terhadap kesemua yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada rasul-rasul mereka, dalam keadaan mereka khashi'ina lillah, dalam keadaan mereka tunduk, khadi'ina lillah subhanahu wa ta'ala. Orang yang khusyuk kepada Allah ialah orang yang tunduk patuh kepada kehendak Allah, dan orang yang sentiasa takut terhadap balasan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala jika mereka ingkar. Orang yang khusyuk juga ialah orang yang sentiasa mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah lagi ciri-ciri mereka ini akan kita lihat dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.